Gempar sejak sehari dua ini berkenaan pendedahan betapa projek Selangor Maritime Gateway yang melibatkan 600 ekar tanah Kerajaan Negeri Selangor yang dikatakan mempunyai nilai pembangunan atau gross development value 10 bilion ringgit didakwa diserahkan kepada tauke judi terkenal Vincent Tan. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ceritakan kepada anda secara ringkas tentang apakah backstory semua ini dan apakah keraguan-keraguan yang timbul yang saya rasa patut dirungkai dan dijawab oleh Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor. Kena begitu awal-awal tahu. Video ini bertujuan hendak bertanyakan soalan-soalan berdasarkan pada fakta-fakta yang terlibat, bukan mahu menuduh apa-apa. Come on lah, takkanlah nak tanya soalan pun tak boleh kot. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Mula-mula tuan-tuan, kita kena tahu siapakah watak-watak dalam kisah yang panjang ini. Pertamanya ialah Landasan Lumayan Sdn Bhd atau LLSB, sebuah anak syarikat di bawah MBI Selangor ataupun Menteri Besar Incorporated Selangor, dipengerusikan oleh Amiruddin Syari itu sendiri. Sekadar rekod, LLSB ini pernah didedahkan dahulu sebagai sebuah syarikat yang rugi dan dikatakan tiada harapan untuk dipulihkan. Tetapi didakwa telah membuat beberapa keputusan kewangan yang boleh dipertikaikan. Namun bukan ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Kita nak bincang benda lain sebenarnya. Watak kedua ialah Berjaya Land Sdn Bhd yang dimiliki oleh tycoon judi terkenal Malaysia Vincent Tan, dan watak terakhir yang terlibat ialah Landasan Lumayan Berjaya Sdn Bhd, sebuah syarikat usaha sama antara LLSB dan Berjaya Land. Kiranya LLBSB ini lebih macam SPV lah, lebih kurang macam tu. Hari ini saya nak berkongsi macam mana LLSB yang MBI lantik untuk buat projek Selangor Maritime Gateway ini, iaitu projek untuk membersihkan sungai, memelihara sungai dan juga pembangunan di sekitar sungai di seluruh Selangor ini, membuat kerja-kerja mereka. Dan ini adalah untuk pengetahuan anda semua, terutamanya anak-anak jati Selangor. Untuk pengetahuan anda, LLSB ini telah diberikan tanah seluas 600 ekar dari Kerajaan Negeri Selangor untuk dimajukan dan juga untuk tujuan-tujuan yang telah saya nyatakan dekat atas tadi. Nilai pembangunan tanah ini ataupun gross development value untuk projek ini ialah 10 bilion ringgit. Banyak tu bang, 10 bilion. Pada tahun 2019, LLSB telah melakukan satu proses Request for Proposal atau RFP bagi tanah-tanah yang telah dikenal pasti dan difahamkan 98 buah syarikat telah pun dijemput untuk tujuan tersebut. Namun yang peliknya tuan-tuan, satu syarikat pun dikatakan tidak berminat dengan RFP tersebut dan tidak menepati kriteria yang telah ditetapkan. Come on lah tuan-tuan, memang pelik sangat-sangat lah. Takkanlah daripada hampir 100 buah syarikat yang dijemput itu, satu pun tak berminat dengan projek ini. Takkanlah daripada hampir 100 syarikat dijemput itu, satu pun tidak menepati kriteria. Alasan diberikan ialah keadaan tanah yang terlibat melibatkan kos pemulihan dan juga pembangunan yang tinggi. Mereka tak sanggup nak buat konon-kononnya. Biar betul bang, agak-agak lah projek masyuk kot. Namun saya Yugia dari kalangan telah turun Berjaya Land Sdn Bhd menghantarkan satu kertas cadangan untuk menjalankan kerjasama dengan LLSB. Yang best dia tuan-tuan puan-puan sekalian, LLSB terus terima kertas cadangan tersebut yang boleh kita katakan sebagai direct nego daripada Berjaya Land ini. Anda boleh lihat pengakuan oleh pengarah urusan LLSB sendiri, iaitu saudara Syaiful Azmir Nordin, berkenaan dengan apa yang saya kongsikan ini. Ini bukan sembang kosong tanpa bukti tau. Jikalau anda rasakan itu dah cukup ajaib tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya yakin anda akan rasa lebih takjub bila anda mengetahui betapa latar belakang Berjaya Land ini memang langsung tidak ada pengalaman untuk kerja-kerja pembersihan dan juga pemeliharaan sungai. Come on lah, macam mana tu Amiruddin? Macam mana tu Syaiful Azmir? 98 syarikat datang nak cek RFP itu, satu pun anda kata tidak memenuhi kriteria konon-kononnya. Jadi bagaimana pula Berjaya Land yang langsung tidak ada pengalaman dalam kerja-kerja pemeliharaan sungai ini, tiba-tiba pula anda kata menepati kriteria? Dari nego pula tu, lain macam ni bang. LLSB kemudian telah menubuhkan sebuah syarikat usaha sama dengan Berjaya Land, iaitu Landasan Lumayan Berjaya Sdn Bhd atau LLBSB, dan for some reason telah memberikan pemilikan saham sebanyak 55% dalam syarikat LLBSB tersebut kepada Berjaya Land. Dan bila Berjaya Land pegang 55% saham LLBSB ini tuan-tuan puan-puan sekalian, bermaksud syarikat usaha sama ini bukan syarikat milik kerajaan negeri seperti mana yang mungkin dianggap oleh sesetengah
setengah pihak. Tetapi LLSB dalam kes ini hanyalah sebagai minority shareholder dalam LLBSB. Pemegang saham majoriti dalam syarikat LLBSB inilah Berjaya Land. Maksudnya, LLBSB ini dikuasai oleh Berjaya Land. Dan anda kena faham satu perkara tahu. Bila LLBSB ini merupakan minority shareholder, mereka ini tak ada kuasa langsung untuk menentukan hala tuju syarikat usaha sama tersebut dan juga tak ada kuasa langsung untuk menentukan hala tuju 600 ekar tanah kerajaan negeri itu. Boleh kecap lagi tak setakat ni? Satu lagi perkara yang anda kena faham dekat sini. Bila Berjaya Land memiliki 55% saham LLBSB ini, maka daripada 10 bilion ringgit nilai GDV ataupun dalam bahasa mudahnya nilai keuntungan pembangunan tanah-tanah ini, 5.5 bilion ringgit akan jadi milik Berjaya Land. 55% daripada 10 bilion ialah 5.5 bilion. Kaya bang, kaya gila-gila bang, banyak tu. Tapi Amruddin takkan dah tak tahu pasal hal ni kot. Jadi seperti mana yang saya sebut pada awal video ini tadi, video ini ialah untuk saya bertanyakan soalan-soalan berdasarkan keraguan-keraguan yang perlu untuk merungkaikan keraguan berkenaan isu ini. Dan saya yakin mereka yang mengikuti rapat isu ini juga turut bertanyakan soalan-soalan yang sama dan turut mahukan jawapan daripada Menteri Besar Selangor ini. Yang pertama, celah mana LLSB boleh melantik Berjaya Land secara direct nego? Padahal sebelum itu dikhabarkan 98 buah syarikat lain kena reject. Dalam Berjaya Land ini, macam saya katakan tadi, tak ada track record pembersihan dan juga pemeliharaan sungai. Untuk meluncurkan ketulusan, saya rasa Amruddin perlu dedahkan sedaran 98 buah syarikat yang terlibat itu dan proposal-proposal mereka. Dan di situ kita boleh lihat mengapa proposal mereka ditolak. Yang kedua, berapakah jumlah yang telah dibayar oleh Berjaya Land kepada Kerajaan Negeri Selangor dan juga LLSB untuk memiliki 55% saham LLBSB? Mana boleh bagi saham free macam tu je bang, betul tak? Dalam Berjaya Land ini berpotensi dapat untung 5 bilion ringgit lebih lepas ini. Hei, macam-macam bang, jangan. Ketiga, sekali lagi atas nama ketulusan, Amruddin hendaklah mendedahkan butiran subscription dan juga shareholders agreement di antara LLSB dan Berjaya Land yang telah Amruddin tandatangani dengan Vincent Tan pada tahun 2021 supaya semua terma perjanjian dapat dilihat, difahami dan juga dikaji oleh rakyat Selangor secara keseluruhannya. Dan di situ insya-Allah kita akan tahu siapa dan apa yang digadai dan tergadai, kalau ada yang tergadai lah. Sekali lagi, video ini bukanlah hendak mendau apa-apa tuan-tuan. Sebaliknya, inilah persoalan-persoalan yang saya rasa wajar dijawab oleh Amiruddin supaya keraguan-keraguan yang timbul ini, keraguan-keraguan yang terbit ini dapat dirungkaikan once and for all. Tapi itulah tuan-tuan, Amiruddin ni pula jenis kita tak boleh tanya soalan tau. Terus nak menyamar je kerja je. Macam yang saya nyatakan 2 hari lepas. Sahabat saya, Sufi Kamari, tanya soalan pasal projek pelebaran sungai 700 juta ringgit je pun. Tiba-tiba pop, terus Amiruddin ugut nak saman. Hai, entahlah tuan-tuan, payahlah kalau dapat MB jenis koyak dengan rakyat macam ni. Taulah kerajaan ini kerajaan anda. Taulah anda boleh buat sesuka hati anda. Sendi Hamzan pun dah warning awal-awal kan. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.